Sebenarnya kan, kita tak ada lagi sebarang akta gangguan seksual in place sekarang di negara kita. Yang kita ada untuk melindungi mereka yang terganggu macam ini hanyalah di bawah Kanun Keseksaan Akta 574 dan juga Akta Kerja 1955 iaitu Akta 265. Tapi akta-akta ni tidak spesifik untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan gangguan seksual. So bila berlaku sebarang kejadian-kejadian seperti ini, so hanya akta ni sahaja yang boleh cuba untuk menyelesaikan isu tersebut, tetapi dia tidak merangkumi dan tidak menyentuhi spesifik insiden tu. Contohnya macam Kanun Keseksaan Akta 574 dia ada Section 354 dan juga Section 355. Dia hanyalah contohnya kesalahan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak mencabul kehormatan. Itu serangan. Kesalahan di bawah seksyen ini akan dikenakan penjara lah diikut dia punya kesalahan tu. Lepas tu Seksyen 355, kesalahan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak menjatuhkan kehormatan seseorang kecuali atas bangkitan marah. Benda tu sebenarnya tak spesifik. So, kami dapat banyaklah maklumat daripada NGO, daripada persatuan-persatuan wanita yang mengatakan mereka sebenarnya banyak diganggu. Tapi sebenarnya bila kita kata gangguan seksual ni, dia tidak hanya berlaku di tempat kerja. Itu sebab bila ada akta atau garis panduan di tempat kerja, dia sebenarnya tidak merangkumi semua. Apa berlaku kepada mereka yang diganggu di dalam kereta api, for example, ataupun di dalam bas. So tak ada akta yang spesifik untuk menangani isu-isu yang macam tu. So kita perlu adakan satu akta khusus mengenai perkara macam ni. Negara jiran contohnya di Singapura, mereka dah ada akta anti gangguan seksual di Singapura. So kita tak ada langsung pun mengenai akta tersebut. Kita cuma hanya ada garis panduan dan juga akta-akta lain yang kita tumpang lah bagi saya. Kes ni sebenarnya ramai yang tak nak mengadu sebab contohnya lah untuk garis panduan ada akta yang berada di tempat kerja contohnya kan. Bila dia hanyalah kekal sebagai garis panduan, ia terpulang kepada ketua jabatan untuk mengambil tindakan atau tidak. Jadi kadang-kadang isu berkenaan hanya kekal di situ saja. So tiada tindakan yang diambil sebab ia terpulang kepada ketua jabatan sama ada dia nak teruskan kes ini atau tidak. Kalau nak kata teruskan kes ini, sebenarnya kita bawa ke mahkamah lah. Kita report pada polis. Tapi bila report pada polis, ia hanya jatuh kepada akta kanun keseksaan itu sajalah. Ya, ini tidak memadai lah sebab contohnya kod amalan untuk mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat kerja ini di bawah Kementerian Sumber Manusia dan ia hanyalah garis panduan apabila berlaku antara dua pihak, iaitu antara pegawai atau penyelia dengan pekerja di bawah seliaannya. Jadi kod amalan ini tak merangkumi kejadian gangguan seksual dalam konteks lain. Kita ada dapat banyak aduan-aduan daripada NGO dan juga persatuan-persatuan wanita, juga mangsa-mangsa tu sendiri mengadu kepada kami lah. Ada yang membuat aduan bahawa apa yang berlaku bila mereka buat aduan kepada ketua jabatan, mungkin ada siasatan atau tindakan yang diambil tetapi terhad kepada dalam jabatan tu sahajalah. Jadi ketua-ketua jabatan ni dia tak nak ambil further steps untuk mengambil tindakan ke atas pekerja untuk buat. So dia hanya termaktub pada akta yang sedia ada itulah yang saya sebutkan tadi, dia hanya sampai ke tahap itu saja. Jadi kita berharap apabila kita ada akta baru ni, lebih ramai lagi yang akan tampil ke hadapan untuk buat laporan kepada kami lah.
Kita ada statistik ya untuk ini daripada Kementerian Sumber Manusia contohnya. Bilangan kes untuk 2017 adalah 24 di mana mangsa-mangsanya memang kemangsanya kebanyakan adalah wanita lah. Wanita tu 22 orang dan lelaki 2 orang. So maksudnya gangguan seksual ni juga berlaku kepada dua-dua belah pihak lah, lelaki dan juga wanita. Kita melihat bahawa trend ini makin meningkat ya. Sejak tahun 2013 Kementerian Sumber Manusia hanya menerima laporan dalam 14 saja kes. Dan dia meningkat sehinggalah kepada 2017 dah menjadi 24 cases. Dan tiap-tiap kali kes yang dilaporkan ada melibatkan lelaki juga. Sebab tu akta ini akan merangkumi kedua-dua jantina. Kurang dilaporkan sebab kurang kesedaran dari pihak mangsa lah. Sebab mungkin juga diorang rasa malu untuk melaporkan. Kalau di tempat kerja for example, mungkin dia malu sebab yang pelaku ni adalah mungkin rakan setugas dan pandangan orang akan anggap bukan salah pelaku tapi salah mangsa tu sendiri. Persepsi juga. Tapi saya rasa lebih banyak kepada kurang kesedaran. Isunya ialah bahawa kita perlukan cukup saksi, kita perlukan bukti yang mencukupi untuk membuat tindakan yang seterusnya. Jadi itu yang kita perlu buat engagement dengan ramai NGO, dengan ramai wanita-wanita atau lelaki lagi yang menjadi mangsa kepada gangguan seksual ini supaya kita dapat input lagi daripada mereka dan kita lihat bagaimana kita akan membuat pendekatan untuk mewujudkan akta macam ni. Kita akan buat banyak engagement sebab pentingnya benda ni ialah ia datang daripada bawah dulu. Bila datang daripada bawah kita akan develop pendekatan dan input-input daripada mereka ini supaya kita akan bertindak secara menyeluruh. Kita tak nak nanti bila mangsa melaporkan kepada polis contohnya masa yang agak lama diambil untuk mengambil tindakan sebab akta tu hanyalah menjurus kepada akta yang berkaitan dengan seperti yang saya nyatakan tadi. So dia hanya limited kepada kesalahan menyerang, menggunakan kekerasan dan sebagainya, sedangkan gangguan seksual boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Dalam pelbagai bentuk, mungkin dari segi gangguan mental, dia hari-hari dia bercakap dengan nada yang memberi hint-hint yang tidak bersesuaian lah. Mungkin dia bukan merubah, mungkin dia absorb lah. Maknanya garis panduan tu akan menerap tambah baiklah, ditambah baik. So bila kita ada akta ni, kita pastikan ia merangkumi segala bentuk gangguan. Kita juga akan pastikan bahawa majikan mengambil langkah yang proaktif dan meletakkan mekanisme dasar dalam setiap pengurusan mereka. Ini juga diharapkan dapat mencegahlah berlakunya gangguan seksual. Bila ada akta ni, pelaku ni mungkin akan berfikir dua kali lah. Sekarang dah ada akta, maknanya boleh diambil tindakan yang lebih serius berbanding dengan hanya sekadar garis panduan. Garis panduan is just mungkin pada akhirnya bila didapati bersalah, akhirnya hanyalah tindakan tata tertib, surat teguran, mungkin setakat itu sahaja. kepada mangsa. Jadi kami akan menyediakan mekanisme untuk memudahkan capaian mangsa gangguan seksual kepada bantuan dan sokongan dari segi perlindungan lah. Kita juga akan mungkin menghulurkan bantuan dari segi psikologinya, mungkin kita akan counselling dia
dalam masa siasatan tu kita akan pastikan bahawa mangsa ni juga dalam keadaan yang selamat. Akta mengenai gangguan seksual ini akan bersifat menyeluruh, ya. Dia akan kita pastikan bahawa kita juga menjaga kepentingan kesemua pihak, sama ada lelaki atau wanita, akan dibela melalui akta yang akan dibuat ini nanti. Walaupun mangsanya adalah ramai wanita, tetapi lelaki juga turut menjadi mangsa. Jadi kita tidak boleh berat sebelah dalam menggubah sebarang akta. Jadi akta ini sebenarnya akan mengambil kira semua kepentingan-kepentingan, dan kita akan pastikan bahawa akta ini juga akan memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa nanti supaya mereka tidak takut untuk tampil ke hadapan. Dan kami juga berharap bila ada akta ni nanti lebih ramailah akan tampil ke hadapan dan tidak malu untuk membuat laporan kepada kami supaya kami dapat mengambil tindakan yang lebih menjurus kepada memberi hukuman kepada pelaku. Sebab bila kita nak buat hukuman, maka kita kena libatkan juga pihak AG. Bagaimana bentuk. Kita dah kemukakan kepada EPU dan kita bergantung kepada kelulusan EPU lah untuk meluluskan. Tapi Yang Amat Berhormat telah pun menyatakan ini dalam manifesto, ya. So insya-Allah kita akan cuba. Itu adalah manifesto kementerian ini jugalah untuk pastikan bahawa akta gangguan seksual ini dapat menjadi kenyataan seberapa cepat yang mungkin. Saya tak boleh nak nyatakan secara spesifik bila, sebab ini bergantung kepada hasil kajian. Kadang mungkin orang ingat kejadian ini hanya berlaku di bandar saja, di pejabat saja. Sedangkan gangguan seksual juga berlaku mungkin di luar bandar tetapi tak ada kesedaran. Itu saya sebutkan tadi, gangguan seksual juga dalam bentuk lisan tu. Mungkin ramai yang dah jadi mangsa sebenarnya dia tak tahu yang dia tu adalah mangsa kepada gangguan seksual tersebut. Mungkin untuk orang lain bila dia bercakap dalam dalam percakapan dia menjurus kepada kata-kata lucah, menyebabkan kita tak selesa, itu adalah gangguan seksual. Macam mana kita nak respon kepada perbualan yang berunsur lucah? Kan? Kadang dia saja bercakap perkataan-perkataan, kadang-kadang perkataan lucah tak keluar secara spesifik, tetapi cara dia penceritaan tu pun dia menyebabkan kita rasa tidak selesa. Jelingan, pandangan, kenyitan mata. Kalau asyik masuk pagi je, kenyit mata dekat spesifik orang ni saja. Tapi orang lain dia tak kenyit mata. Jadi saya lah, ini pada pandangan saya, kalau laporannya 24, 26, tu adalah sikit lah sebenarnya. Sedangkan lebih banyak. Ya, tapi orang tak nak lapor sebab dia malu. Dia malu. So, bayangkan kalau perempuan sendiri malu, kan? Apatah lagi lelaki. Saya rasa lebih banyak, tetapi itulah bila mereka ni buat aduan, mungkin pihak atasan tidak mengambil tindakan yang seterusnya, mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengambil tindakan kepada pelaku. Bila kita keluarkan mengenai hasrat kerajaan untuk mewujudkan akta ini, saya harap lebih ramai lagi yang akan tampil ke hadapan dan buat laporan.